أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan izin Allah. Bersama-sama sekali lagi kita teruskan oleh maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan kerja amal baik sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya kepada kita insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan bersama-sama menghadapkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan sahabat, seterusnya ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan menyambung sedikit lagi perbahasan dalam konteks keistimewaan Islam. Minggu lepas kita telah bincangkan sebahagian daripada perkara yang berkaitan dengan keistimewaan Islam, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk sedikit lagi sebelum kita masuk kepada rukun Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلوم في الدارين آمين.
Kalau kita lihat antara keistimewaan Islam yang lain, Islam juga telah menetapkan sistem pendidikan, yang mana sistem pendidikan tersebut berteras kepada pendidikan Al-Quran. Maka jika umat Islam ingin kebahagiaan dan kenikmatan, pendidikan Islam wajib dikembalikan kepada pendidikan Islam yang sebenar dan bukanlah kepada pendidikan Barat. Kalau kita lihat pendidikan Barat, ia akan menambah rumitkan lagi umat Islam dalam meneroka bidang-bidang ilmu pengetahuan. Pendidikan psikologi Barat tidak sama dengan pendidikan psikologi Islam. Dia berbeza antara pandangan pakar psikologi Barat dan pandangan pakar psikologi Islam. Dia agak berbeza. Pendidikan seks Islam tidak sama juga dengan pendidikan seks yang dipelopori oleh Barat. Islam juga mengajarkan bagaimana hubungan kelamin, bagaimana untuk mencegah daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan kemudaratan selepas berlakunya perkara hubungan seks yang tidak halal ini. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kes pendidikan seks yang dipelopori oleh Barat, mereka tidak menghiraukan berlakunya perzinaan. Dia kata tak kisah nak berzina ke, nak apa ke, tidak ada masalah. Yang penting pakai sarung. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengelakkan berlakunya perlambakan anak-anak di luar nikah. Jadi zina tak apa, tapi jangan sampai mengandung. Ni pendidikan seks yang dipelopori oleh Barat. Tetapi tidak kepada Islam. Islam mengajar seks dalam beragama ini lebih awal lagi, ditekankan tentang bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelakkan berlambaknya anak-anak di luar nikah. Allah Subhanahu wa taala sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tidak dibenarkan dalam Islam. Hampir pun tidak dibenarkan dalam Islam. Apatah lagi kalau melakukan hubungan kelamin di antara lelaki yang ada perempuan yang bukan suami isteri ataupun yang tidak menikah. Lebih lagi ditegak, lebih lagi diharamkan dalam Islam. Adapun Barat, mereka hanya menitik beratkan nak melakukan hubungan kelamin, tak ada masalah, tetapi hendaklah mengelakkan daripada berlakunya pancutan mani ke dalam rahim wanita dan menyebabkan mengandung. Itu yang tak boleh. Adapun perzinaan bagi mereka tidak jadi satu kesalahan. Tetapi bagi kita orang Islam, dalam pendidikan seks kita ditekankan lebih awal tentang jangan sekali-kali kita mendekati zina. Dekat pun tak boleh. Apatah lagi melakukan hubungan kelamin yang bukan suami isteri. Lebih-lebih lagi ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbezanya di antara kita pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Dan pendidikan etika Islam tidak sama dengan pendidikan etika Barat.
Ilmu Islam tidak sama dengan ilmu barat. Sangat berbeza. Kalau nak sebutkan tentang pendidikan antara barat dan Islam, dia sangat berbeza. Banyak benda dia berbeza. Banyak benda dia berbeza. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah As-Syu'ara ayat yang ke-9 yang bermaksud katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Dan surah Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, yakni dari kalangan kamu, dengan beberapa darajat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa-apa yang kamu lakukan. Nak sebutkan di sini bahawasanya Islam telah lebih dahulu menitik beratkan tentang pendidikan, tentang pengetahuan, tentang ilmu. Barat dia hanya sekadar mencedok apa yang telah ditetapkan oleh Islam terlebih dahulu. Dia cedok, kemudian dia break, ubah suai mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Dan ada juga sebagai umat Islam yang terpengaruh dengan fahaman-fahaman barat dari segi pendidikan. Nah, kalau kita dalam Islam, pendidikan Al-Quran itu sangat dititik beratkan. Adapun dalam barat dan di barat tidak sama sekali. Al-Quran tidak jadi satu kepentingan bagi mereka, dan mereka pun tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi tidak ada alasan untuk mereka mengambil Al-Quran sebagai dia punya diistilahkan dengan metod untuk diletakkan dalam pendidikan. Baik, dengan ilmu dan iman sahaja seseorang itu dilebihkan darjat mereka berbanding dengan orang lain. Ilmu dan iman. Sebab tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah tadi Allah Ta'ala mengangkat darajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Maknanya tingginya kedudukan orang yang berilmu dalam Islam sangat tinggi berbanding kalau orang yang tidak berilmu. Dan ilmu itu bukan sekadar daripada ilmu, tetapi dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian disebutkan juga tentang keistimewaan Islam yang seterusnya, iaitu Islam adalah agama yang tinggi dan agung. Islam adalah satu agama yang sangat tinggi dan sangat agung. Tidak ada agama lain yang lebih baik daripada Islam. Nah, ini tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengaku beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib meyakini bahawasanya tidak ada agama lain yang setanding dengan Islam ataupun lebih tinggi daripada Islam. Setanding pun tidak ada. Apatah lagi kalau lebih tinggi daripada Islam. Ni kita kena yakin sungguh-sungguh tentang ketinggian Islam yang kita adopsi.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ali Imran, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah agama Islam. Dan ayat ini disambung lagi, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu mula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Golongan Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui tentang kebenaran Islam, tetapi dengan sebab hasad yang ada pada mereka, maka mereka menafikan kebenaran tersebut. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Islam dan umat Islam telah diberikan kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berpegang dengan Islam, maka sepatutnya kita kena berbangga bahawasanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang Islam. Kena berbangga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana inilah nikmat iman dan nikmat Islam ini sahajalah yang melayakkan seseorang itu untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ali Imran juga ayat 110 yang bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Dan ayat ini biasa kita dengar. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang selayaknya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Akan tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Ini ayat, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini biasa kita dengar. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran tentang kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, untuk memberi faedah, manfaat untuk manusia lain. Suruh orang buat baik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Suruh orang buat baik, cegah orang buat munkar, dalam masa yang sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat surah An-Nisa juga disebutkan dengan maksudnya, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran, kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Perselisihan yang sangat banyak. Niat surah tentang ketinggian dan keagungan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, hebatnya Islam ini, istimewanya Islam ini kerana datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya datang daripada ciptaan manusia.
Kita sedia tahu bahawasanya apa-apa sahaja yang diciptakan oleh manusia, maka sudah barang tentulah banyak kelompangannya, banyak kekurangannya, banyak perselisihan dan kekurangannya yang akan berlaku. Sebab manusia itu memang bersifat dengan sifat yang lemah. Bila mana manusia itu bersifat lemah, apa yang dibuat oleh manusia semuanya akan bersifat lemah. Tidak ada apa yang dibuat, yang dilakukan oleh manusia itu sempurna. Semuanya pastinya akan berlaku kelemahan-kelemahan di dalam apa yang dibuat. Hanya yang maha sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Bila Allah Ta'ala ini maha sempurna, maka apa-apa sahaja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga sempurna. Baik. Kemudian antara keistimewaan Islam yang lain merupakan agama yang alami ataupun disebutkan universal. Alami ataupun universal. Kita lihat alami dari sudut aqidah. Universalnya Islami dari sudut aqidah, dia kata dari sudut aqidah manusia seluruh dunia akan mengakui bahawa yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita tak tanya kepada manusia, pastinya manusia akan mengatakan bahawasanya yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayat dia? وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Allah sebut, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, yakni orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, pasti Allah Ta'ala letakkan huruf lam litaukid. La yaquluna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Nak sebutkan bahawasanya Islam ni agama yang universal. Yang mana orang yang beriman ataupun tidak beriman akan mengakui tentang penciptaan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka yang yakin dan yakin benar tentang akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia ini, alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan sesungguhnya jika engkau Muhammad, ini ayat, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Bila tanya dekat orang musyrik, orang yang tidak beriman, siapa yang ciptakan langit dan bumi, dia akan jawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak, dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu tentang Allah yang ciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan setiap makhluk ini. Dan Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran tentang jawapan bagi orang-orang yang tidak beriman
bila ditanya tentang penciptaan langit dan bumi. Dan semua manusia akan mengakui bahawa yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahawa dari sudut akidah sudah menjadi fitrah dalam diri mereka mengakui ketuhanan rububiyah. Ketuhanan rububiyah. Dan ini merupakan sesuatu persediaan manusia boleh menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta dan memelihara alam. Dia mengetahui tentang Allah Ta'ala ni Tuhan yang mencipta dan memelihara alam. Alam ni tidak jadi dengan sendirinya. Ada yang tukang jadikan. Bumi ni ada yang menjadikan, bukan jadi sendiri. Langit ada yang menjadikan, bukan jadi sendiri. Kalau tanya mereka, maka mereka kena jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita sebut tadi keistimewaan Islam ni merupakan agama yang alami dan universal. Maka alami yang kedua atau universal yang kedua iaitu dari sudut kerasulan. Dari sudut kerasulan. Islam adalah sebuah agama yang bersifat alamiah, universal, iaitu sesuai kepada semua masyarakat dunia ini. Islam agama yang sesuai kepada masyarakat dunia. Daripada awal-awal kejadian manusia sampailah pada kita hari ini, sampailah sebelum berlakunya hari kiamat. Dia jadi bersifat alamiah, bersifat universal. Itu Islam. Islam disebarkan ke seluruh alam ini untuk diamalkan oleh semua manusia, tidak mengira bangsa ataupun keturunan. Oleh sebab itu Islam diperintahkan untuk manusia seluruh alam. Islam ni perlu disebarluaskan, perlu dikembangkan kepada seluruh manusia. Tidak kiralah manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak, maka perlu disebarluaskan. Umat Islam perlu menyampaikan ataupun perlu berdakwah, sampaikan Islam kepada mereka, sama ada yang Islam ataupun yang bukan Islam. Ini peranan umat Islam untuk menyebarluaskan dakwah kepada khususnya yang bukan Islam. Biar mereka tak tahu Islam memang bagaimana, biar mereka mengerti Islam memang macam mana. Dan bila mana mereka faham Islam ni bagaimana, maka mereka akan mudah untuk menerima Islam. Dan sekurang-kurangnya mereka tidak bermusuhan dengan Islam. Kewajipan kita menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Bukan nak paksa mereka masuk Islam, tak. Kalau mereka masuk Islam dengan sebab dakwah kita, itu bonus yang sangat luar biasa ganjarannya. Adapun kalau kita telah menerangkan Islam kepada mereka, kemudian mereka tak masuk Islam, sekurang-kurangnya mereka tidak bermusuh dengan Islam. Itu yang boleh kita buat. Paling kurang tidak bermusuh. Kita telah mengecilkan permusuhan untuk Islam ini. Jadi semakin kecil orang yang bermusuh dengan Islam, semakin kecil lalu dia boleh habis. Itulah yang disebut dengan Islam ni agama yang universal. Dan bila mana disebutkan tentang universal dari segi kerasulan, kita selimatlah bahawa para Rasul alaihissalam telah pun tidak lagi dibangkitkan di akhir zaman ini. Yang kita selimatlah bahawa
Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Tidak ada lagi rasul selepas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini akan terus dikembangkan oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Jangan tanya siapa. Kita tengok diri kita. Kitalah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu menggalas tugas dakwah ini. Jangan nak mengharapkan tugas dakwah ini hanya kepada golongan agamawan semata-mata. Golongan teknikal juga perlu menggalas tugas dakwah ini, saling bergandeng bahu untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala ini supaya difahami oleh masyarakat yang bukan Islam. Kalau kata mereka faham dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam Islam. Itu sebenarnya yang disebut tadi merupakan bonus. Adapun kalau kata mereka tidak beriman, tidaklah jadi satu perkara yang memberatkan kita, memaksa mereka untuk beriman. Sebab mereka tidak boleh dipaksa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Kerana stand Islam dia jelas. Mereka yang bukan Islam tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Allah sebut la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu bagi mereka yang orang bukan Islam, kita tak boleh paksa. Berbeza dengan orang yang dah mengenali Islam, maka mereka wajib dipaksa untuk melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan juga tentang universal Islam ini dari sudut sosial. Demikian juga ajaran Islam menggalakkan supaya manusia saling berkenalan, berhubung mesra antara satu sama lain untuk mengembang luaskan lagi ajaran agama Islam ini. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Islam adalah sebuah agama yang bersifat alamiah, yang bersifat universal. Kita hendaklah bersosial, berkenalan, rapat dengan orang Islam, dan juga kita menjalinkan hubungan yang baik dengan orang yang bukan Islam. Dan jalinkan hubungan yang baik dengan bukan Islam itu, kita menunjukkan akhlak yang terbaik supaya mereka melihat bahawa Islam ni adalah satu agama yang sangat baik. Umat dia beramal dengan ajaran Islam ni dan dia menterjemahkan kehidupan mereka dengan amalan-amalan yang baik. Dan dengan sebab itu juga boleh menarik orang yang ke Islam untuk menganut agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebab akhlak yang kita tunjukkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, yang maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ini ayat ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ila akhir ayat. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku kuat supaya kamu berkenal-kenalan. Lita'arafu, supaya kamu berkenal-kenalan. Ada yang Cina, ada yang Melayu, ada yang India, ada yang
Bugis, ada yang Kadazan, ada yang macam lah, ada yang asli tak aslinya. Untuk apa? Lita'aruf, untuk berkenal-kenalan, beramah mesra di antara satu dengan yang lain. Jangan disebabkan oleh adanya berbangsa-bangsa ini kita menjadi statik, kita tak nak campur dengan orang lain. Orang Melayu dengan orang Melayu sahaja, Cina dengan Cina sahaja, India dengan India sahaja. Maka bila mana berlakunya kelompok-kelompok ni yang mana tidak ada berkenal-kenalan, tidak ada saling beramah mesra di antara kelompok-kelompok tersebut, maka dia akan menjadikan ada penghalang di antara kita dengan mereka, menjadikan Islam itu sukar untuk dikembangkan kepada bangsa-bangsa lain. Sebab ada gap, maka kita kena pecahkan gap tersebut, dinding tersebut, supaya mudah untuk kita menyampaikan Islam dengan lebih sejahtera lagi. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat daripada warna kulit, bukan dilihat daripada bangsa, suku puak, bukan dilihat daripada rupa baras, tetapi siapa yang paling bertakwa, itulah orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena bergaul dengan semua orang, baik dia negro ke dia, kan? Ada sebagian orang masyarakat kita yang kalau boleh tak nak bercampur dengan puak-puak kulit hitam, puak-puak negro dan kulit hitam metrik pula tu, kan? Bersama dengan rambut dia kalahkan Maggi, kan? Kita rasa macam apa benda ni, kan? Kita rasa macam berat tak bercampur. Sepatutnya kena dipecahkan dinding tersebut. Kita kena bercampur dengan semua orang untuk kita menzahirkan tentang universalnya Islam ini, alamiah Islam ini boleh bercampur dengan semua orang, hatta kepada non-Muslim. Kita bercampur dengan semua orang. Itu yang disebut dengan bersosial, bersosial. Baik. Bukan yang lebih keturunan ataupun bangsanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Maknanya kita tidak boleh menjadikan penghadang di antara kita dengan bangsa-bangsa lain. Kena bercampur, kena beramah mesra. Dan bila mana kita beramah mesra dengan mereka, khususnya yang bukan Islam, kemudian mereka tertarik dengan akhlak yang kita tunjukkan, maka mereka akan berdikit-dikit mempelajari Islam dengan kita, akhirnya boleh masuk Islam. Maka itu bonus yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengislamkan seorang yang berislam. Satu nikmat yang sangat besar. Dan kita nak mengislamkan mereka bukan dengan kekerasan, tetapi dengan menunjukkan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian universal Islam ini dari sudut hukum.
masyarakat dunia dapat menerima hukum Islam sebagai peraturan hidup, tetapi oleh kerana kesombongan mereka sahaja yang menyebabkan mereka menolak sistem Islam itu. Dari segi hukum sebenarnya masyarakat dunia dia mengetahui tentang bahawa Islam ni mempunyai sistem yang sangat sempurna. Tapi dengan sebab kesombongan mereka, keegoan mereka, menafikan kebenaran ataupun hukum yang ada dalam Islam, yang mana hukum yang ada dalam Islam itu boleh menyelamatkan manusia keseluruhannya. Kita sebutlah bahawasanya bila berlakunya hukum hakam dalam Islam ini, dalam kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan rasa gerun kepada manusia untuk melakukan perkara-perkara kemungkaran. Allah yang akan campakkan rasa gerun kepada hati-hati manusia. Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Dia dengan sesuatu apa juga, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Ni Allah Ta'ala sebut Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan takbur. Mereka mengetahui tentang kebenaran Islam, tetapi dengan sifat sombong mereka, sifat bongkak mereka, sengaja tidak mahu menerima kebenaran Islam. Baik, kemudian disebutkan juga tentang keistimewaan Islam seterusnya, iaitu Islam merupakan agama kebebasan. Islam merupakan agama kebebasan. Bebas dari segi akidah yang tadi, bebas dari segi akidah. Islam merupakan agama yang bebas. Kebebasan dalam akidah. Mereka boleh memilih agama yang mereka inginkan. Oleh kerana itu di dalam Al-Quran disebut tentang tidak ada paksaan dalam beragama. Masing-masing nak pilih mana agama yang dirasa yakin. Islam tidak menghalang. Nak pilih agama A, ikutlah. Nak pilih agama B, ikutlah. Nak pilih agama C, ikutlah. Islam tidak memaksa untuk dia memilih hanya Islam sahaja. Tetapi bila mana mereka mengetahui akan kebenaran Islam, maka mereka sendiri akan memilih Islam sebagai agama mereka. Baik, kita tunggu sekejap untuk azan Isya.
Baik, insyaAllah kita cuba habiskan tajuk keistimewaan Islam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Inna ad-din 'inda Allahil Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Dan ayat ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang yang benar dan yang salah. Kita lihat ayat ini, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Tidak ada paksaan dalam Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan, yang kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan simpulan tali agama yang teguh dan yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang yang benar dan yang salah. Maka terpulanglah kepada manusia untuk menentukannya, sama ada ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun mereka memilih jalan yang sebaliknya, iaitu tidak mahu beriman. Dan jika mereka memilih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapat keselamatan. Dan mereka, sekiranya mereka memilih yang taghut, maka mereka akan mendapat kerugian di dunia dan di hari akhirat. Bagi manusia yang mengongkong diri mereka dengan nafsu dan buta fikiran, maka mereka akan memilih jalan yang salah, yang taghut. Itu jalan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah telah sebut lagi dalam Al-Quran yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Apa ayat ini? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Al-akhir ayat. Mereka ada mata tak lihat tentang kebesaran Allah, ada telinga tak dengar tentang ajaran Allah. Allah sebut ulaika kal an'am, mereka ini macam binatang. Bal hum adall, maka mereka sesat daripada itu, lebih sesat lagi daripada binatang. Binatang tak berakal kan. Manusia ini Allah tak bagi akal, tapi tidak mahu melihat dan mendengar akan kebenaran yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka termasuk dari kalangan binatang. Al-an'am, binatang ni binatang ternak. Binatang ternak. Lagi lah binatang ternak ke telia ke, nama binatang. Bal hum adall, mereka lebih sesat daripada binatang tersebut. Sebab apa? Sebab mereka telah disampaikan, telah diberitahu akan kebenaran Islam, tetapi menafikan kebenaran tersebut. Tidak mahu menerima kebenaran, maka mereka lebih
sesat daripada binatang. Baik, kemudian kebebasan pribadi. Tadi kebebasan beragama. Kebebasan akidah. Kemudian kebebasan pribadi Islam belajar manusia membebaskan diri daripada pengaruh nafsu kebinatangan. Nafsu binatang. Mereka dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Minda orang Islam adalah bebas dari dipengaruhi kebenaran duniawi semata-mata tanpa memikirkan tentang kehidupan yang lebih abadi di hari akhirat. Kita ni maksudnya bukan tak boleh cari dunia, tetapi jangan sampai mencari dunia itu kita meninggalkan akhirat. Kita telah dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga kita meninggalkan akhirat. Kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengikut hawa nafsu secara melulu itu bukanlah diartikan kebebasan yang sebenar. Kita ikut hawa nafsu bukanlah maksudnya kebebasan yang sebenar. Kebebasan dalam Islam, kebebasan yang terbatas. Bukan bebas buat apa sahaja. Dan kebebasan agama lain dia kata bebas sebebas. Nak minum yang halal pun boleh, nak minum yang haram pun boleh. Nak makan yang halal pun boleh, nak makan yang haram pun boleh. Nak buat yang halal pun boleh, nak buat yang haram pun boleh. Itu kebebasan yang dipelopori oleh barat. Adapun kebebasan dalam Islam, kebebasan yang terbatas. Allah Ta'ala bagi kulu washrabu, makanlah, minumlah, tetapi batasannya wala tusrifu, jangan membazir, jangan melampau batas. Ada kebebasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi kebebasan itu dibatasi dengan syarat. Jangan kita kata bebas boleh buat apa saja. Kan? Dalam bab makan minum, dalam bab pergaulan, bebas bergaul. Boleh bergaul di antara lelaki dan perempuan. Tetapi pergaulan tersebut hendaklah dibatasi dengan syarat. Hendaklah menjaga pandangan, hendaklah kita jangan berada di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram secara pergaduan tanpa orang yang ketiga di tempat yang bersunyi-sunyi. Itu batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebab apa dibatasi perkara tersebut? Sebab agama ini nak mengelakkan daripada mudarat yang lebih besar lagi. Maka dibatasi. Diberi kebebasan, tetapi kebebasan yang terbatas. Jangan sehingga manusia melupakan ajaran Islam ataupun yang disebut dengan syariat. Nak berkawan, boleh berkawan. Kan? Nak belajar bersama-sama, boleh bersama-sama, tetapi dalam keadaan bukan berdua-duaan. Kerana bila seorang lelaki dan seorang perempuan yang berdua-duaan di tempat yang agak meragukan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan akan bisingkan. Bila kita rasa konon nak belajar sama-sama, murajaah ataupun ulang kaji sama-sama, pergi ke tempat yang tersembunyi. Kenapa perlu pergi tempat yang tersembunyi? Itu persoalan yang padahal nak belajar kat orang ramai pun boleh belajar, kan? Tapi nak cari tersembunyi. Dia kata nak apa istilahnya, nak bersendirian, tak nak ada orang ganggu, kan? Maka di situ syaitan dah masuk jagung. Berjaya syaitan
menjadikan orang ini dia bersendirian. Dua pasangan ini, lelaki dan perempuan yang bukan mahram ini berpasangan, kemudian bersendirian di tempat yang suci, maka syaitan akan meneruskan kerja-kerjanya untuk merosakkan anak-anak. Yang lebih dahsyat ini, sampai berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, dia boleh berlaku. Jadi batasan yang diberikan oleh syarak adalah kebebasan yang diberikan oleh syarak adalah kebebasan yang terbatas. Selagi mana syarak membenarkan, sila. Selagi mana syarak membenarkan, sila. Adapun bila mana syarak membataskan, maka hendaklah kita ikuti apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik. Kemudian mengikut hawa nafsu secara melulu itu bukanlah diartikan kebebasan yang sebenar, kerana apabila kita melihat mereka yang bebas, hidup bebas, terjebak dengan gejala dadah, gejala zina, gejala rompak dan sebagainya, akhirnya mereka sendiri yang menerima pada sebablah disebutkan kebebasan Islam, kebebasan yang terbatas. Sebab apa nak jaga, jangan terbabas. Terbatas untuk mengelakkan terbabas. Kan? Apa yang dimaksudkan dengan kebebasan itu ialah membebaskan diri dari kongkongan hawa nafsu, kerana hawa nafsu itu sendiri menyuruh kepada kejahatan. Nafsu sendiri menyuruh kepada kejahatan. Sebab pentingnya kita nak bergaul, boleh bergaul, tapi kita ada batasan syarak. Jangan kita bergaul ikut dan kita ikut suka kita. Baik, yang terakhir sikit lagi. Kebiasaan dalam beragama Islam tidak pernah memaksa dalam beragama. Mereka yang tidak Muslim akan dilayan sebagai rakyat, walaupun mereka kafir zimmi. Mereka akan tetap hidup aman dan damai dalam negara Islam dengan syarat tidak membahayakan masyarakat Islam yang lain. Kebebasan dalam agama. Selagi mana kafir zimmi, mereka ini yang mengikuti peraturan ketika mana mereka berada dalam negara Islam, maka tidak boleh disakiti. Nabi sebut, man adha zimmiyan faqad adhani, wa man adhani faqad man adha zimmiyan faqad adhani, wa man adhani fa'adhanu biharbin min Allah. Maka maqal sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi ni kafir yang berada di bawah peraturan negara Islam. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi SAW. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka dia akan diisytiar perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selagi mana kafir itu dia tidak bermusuhan, tidak membahayakan umat Islam, maka dia dikategorikan zimmi. Maka umat Islam hendaklah melindungi mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu terhadap agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Selagi mana dia tak halau kita dalam kampung kita, dalam negara kita, selagi mana dia tidak bermusuhan dengan kita, selagi mana dia tidak melakukan perang dalam negara, maka kita taklah beriktiraf dia sebagai zimmi, kafir zimmi, kafir yang berada di bawah penaklukan negara Islam. Tapi kalau sebaliknya, maka dia dikategorikan sebagai harbi.
kafir yang boleh diperangi. Baik, habis. Saya rasa cukuplah sekali itu dahulu untuk kita menyambung perbahasan keistimewaan Islam. Dan alhamdulillah kita dah selesai pun tajuk tersebut. InsyaAllah pada minggu hadapan, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk dalam rukun Islam. InsyaAllah pada minggu yang akan datang. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، بفضلنا وفضل أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقه لما ترتضى، قولا اعفاء كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخلق يا علماء نخزى بالخير ونكفى بالشر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقرب بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلا منون، واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى بدل الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى صحيح مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسفي رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبداد كلماته. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام.